Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini 18 Ramadan 1444 bersamaan dengan 9 hari bulan 4 2023. Kita mula pengajian kita dalam tafsir surah Al-Insan. Surah Al-Insan, surah yang ke-76, juzuk yang ke-29. Juzuk yang ke-29. Surah ini Allah SWT ceritakan kepada kita tentang kejadian manusia. Kemudian Allah Ta'ala beri kepada kita lorong, jalan. Kita nak pergi ke jalan mana? Jalan yang Allah Ta'ala pilih, Allah Ta'ala suruh petunjuk, ataupun jalan yang lain. Jadi manusia itu ada pilihan. Sebab dia diberi akal, diberi otak, maka dia pilihlah apa yang dia nak. Tapi bukan makna kalau dia pilih dia bebaslah. Dia tetap akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla kalau pilihan dia itu salah. Jadi kita kena memilih molek lah. Pilih biar betul. Jadi insya-Allah kita akan mula dengan muqaddimah surah, intisari kandungannya dan fadailus surah, kelebihan surah ini. Surah Al-Insan ini ada kelebihan dia dan beberapa ciri keistimewaannya, serta kita akan tengok munasabah di antara surah Al-Insan dengan surah Al-Qiyamah yang kita khatam semalam. Kemudian kita ambil 3 ayat daripada awal surah ini untuk diperbincangkan tafsir dan mencari 5 faedah daripadanya insya-Allah. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1327. 1327. Mari kita baca ayat, kemudian kita pergi undur balik ke muqaddimah dia. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Undur balik satu muka ke belakang, tengok muqaddimah surah. Undur ke muka surah 1326, dia panggil muqaddimah surah Al-Insan. Muqaddimah surah Al-Insan. Surah ini diturunkan di Makkah. Surah ini diturunkan di Mekah
Dia panggil suratu Makkiyatun. Dia ada khilaf di sini masalah. Jadi kata sebahagian ulama tafsir mengatakan bahawa surah ini Makkiyatun ay nazalat qabla al-hijrah. Maknanya surah ini turun sebelumnya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada juga kata Madinah. Ada kata waqila madaniyatun. Ada kata surah ni Madinah. Coba tengok di muka surat sebelah tu. Muka surat 1323 kata diturunkan di Madinah. Tengok. Dalam tafsir ni pun muka surat 1327 diturun di Madinah. Bilangan dia 31 ayat. Dalam mukaddimah dia, surah ini diturunkan di Makkah. Mungkin kalau orang baca, dia kata, apa pelik ni? Sekali Madinah, sekali Makkah, mana satu? Dia tak turun. Dua-dua gitu. Jadi maknanya para ulama tafsir ada sedikit perbincangan di sini. Dia kata ada qila. Qila tu ada pandangan kedua. Riwayat mengatakan di Madinah ayat ni. Namun begitu, dalam kajian yang dibuat oleh ulama tafsir, contohnya Syekh Ibnu Ashur rahimahullah ta'ala mengatakan al-asahu, pendapat yang paling sahih dalam kajiannya, annaha makkiyatun, surah ini diturunkan di Mekah. Kenapa? Sebab apa analisa dia buat Mekah? Fa inna uslubaha, gaya bahasa dan isi kandungannya sama dengan tartib isi kandungan min sun ala sanani as-suwar al-makkiyah, mengikut surah-surah yang diturunkan di Mekah. Itu dia punya isi kandungan dan juga gaya bahasa dia. Jadi di antara ciri-cirinya sebagaimana disebut oleh para ulama, maknanya dia banyak cerita tentang kiamat, tentang akhirat. Kalau surah Madaniyah ni dia banyak pada hukum, banyak tentang masalah-masalah yang berkait dengan kehidupan semasa. Baik, itu satu. Mengandungi 31 ayat, dinamakan surah Al-Insan. Apa makna insan? Perihal manusia. Surah ini nama dia hal manusia. Limadha? Kenapa nama dia insan? Kerana Allah Ta'ala pada awal surah ini menegaskan tentang manusia yang telah diciptakannya dari tiada kepada ada. Dulu kita tak ada, ni ada. Dalam pada itu ada di antara jenis manusia yang tergamak, kufur, engkar dan tidak percayakan hari akhirat. Maknanya dia kata nama dia ni, tanda ni pelajar, ada 5 nama. Surah Al-Insan yang ada 5 nama. Nama yang pertama Al-Insan. Nama yang kedua dinamakan surah Hal Ata 'alal Insan. Dia ambil ayat yang pertama, Hal Ata 'alal Insan. Hal Ata 'alal Insan sebagaimana dinamakan pada zaman sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Terkenal surah ini dengan nama surah Hal Ata 'alal Insan. Yang ketiga, nama dia surah Ad-Dahr. Hal Ata 'alal Insan hinum minad dahri. Satu ketika. Itu makna surah Ad-Dahri. Nama yang keempat surah Al-Abrar. Surah Al-Abrar, orang yang baik-baik. Nama yang kelima Al-Amshaj. Amshajin nabtali. Dalam ayat awal yang kita akan baca ni, Amshajin, inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin. Nutfatin amshaj, air mani yang bercampur. Sebab kalimah amshaj ni mungkin tak ada dalam surah lain. Biasanya nama-nama surah sama ada diambil daripada konten, daripada isi kandungan dia, atau diambil daripada lafaz yang tidak ada tempat lain. Jadi ada 5 nama surah Al-Insan. Tanda 5 nama dah. Kemudian Fadailus surah. Tanda kelebihan surah ini. Fadilat surah ini. Apa fadilat dia? Fadilat surah ini yustahabbul qiraah, sunat
dibaca oleh imam pada solat subuh pagi Jumaat pada rakaat yang kedua. Rakaat yang pertama kita baca Alif Lam Mim As-Sajdah. Rakaat yang kedua baca surah Al-Insan. Surah ni. Manakah dalil? Tanda dalil ni. Dalil fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi as-subhi yawm al-jum'ah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam baca pada solat subuh hari Jumaat bi Alif Lam Mim Tanzil. Surah Sajdah lah. Fi rak'atil ula wa fi thaniyati hal ata 'ala al-insan hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Hadha al-hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim wal lafzu li Muslim. Mana hadis ni sahih. Cuma timbul lagi soalan, kita kena baca dua-dua ke? Mesti ke rakaat yang pertama Alif Lam Mim Sajdah, rakaat yang kedua hal ata 'alal insan? Kita kata la syakka, tidak syak lagi, itulah yang terafdal, yang terbaiknya kita baca dua surah. Baca dua surah. Sehingga ada sebahagian ulama dia kata kalau tak boleh baca dua surah tak usah baca. Kita kata agak keras itu. Maka kita balik kepada suasana semasa. Di masjid kita, masjid-masjid yang ramai orang tua, kalau nak baca dua surah itu agak panjang bagi mereka. Ramai yang sakit lutut, ramai yang bergoyang tak boleh berdiri. Maka kita bagi dua lah. Minggu ni kita baca Alif Lam Mim Sajdah. Minggu depan kita baca Hal Ata 'alal Insan. Itu lebih baik daripada apa yang dibuat oleh sebahagian imam. Dia potong ayat. Rakaat yang pertama Alif Lam Mim Sajdah contohnya. Kemudian mari yang kedua pula pergi potong Hal Ata 'alal Insan tapi ambil separuh-separuh. Kita kata la. Imma an tukmil, sama ada kita sempurnakan dua-dua surah ataupun kita ambil satu surah. Jadi ada setengah, adalah pandangan ulama kata kalau tak boleh buat dua-dua jangan buat dua-dua. Kita kata la. Kita berpegang kepada kaedah ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalau tak boleh buat semua jangan tinggal semua. Makna tak boleh buat dua-dua surah. Kerana keuzuran masyarakat kita ni dia lain. Orang uzur kalau dia faham, dia khusyuk je dia dengar. Ni kalau khuzur pula tak faham, dia rasa lama lah bacaan dua surah. Maka kita ambil lah minggu ni yang ni, minggu ni yang ni. Minggu ni Hal Ata, minggu ni Alif Lam Mim gile-gile. Tapi kalau nak potong-potong, ambil separuh sini, kita kata tidak ada dalam sunnah cara itu. Yang adanya dua-dua, ataupun kita ambil ringan sikit, ambil satu-satu. Wallahu a'lam. Eloknya macam itulah. Apakah hikmah? Tanda. Wal hikmatu fi istihbabi qiraati suratil insan. Hikmah kenapa sunatnya kita baca surah ini daripada rakaat yang kedua salat subuh hari Jumaat, badan baca surah As-Sajdah pada rakaat yang pertamanya. Apa hikmah? Jawabnya limashtamalat alihi hatani suratan. Dua surah ini mengandungi peristiwa permulaan manusia, kejadian awal manusia, hal atal insan hin lam yakun syai'an, kemudian dia datang pula tentang hari kiamat. Makna surah ni komprehensif daripada awal kejadian manusia sehingga ke akhir perjalanan manusia, syurga atau neraka, wal iyaz billah. Kemudian akan disebut tentang perhimpunan manusia di akhirat. Mereka keluar daripada kubur menuju ke syurga. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami dalam kumpulan ini. Ataupun keluar ke kubur, dicampak dalam neraka, wal iyaz billah. Maka dalam surah ini ada peristiwa kejadian manusia. Diciptakan Adam pada hari Jumaat dan disebut tentang hari kiamat.
pada hari kiamat pada hari Jumaat berlakunya kiamat, fastuhibba, maka eloklah kita baca surah ini untuk memperingatkan para jemaah tentang kiamat, tentang kematian, barulah kita bersiap sedia untuk membuat persiapan, Itu dia panggil kelebihan dia. Kemudian kita pergi kepada intisari surah. Tengok ni pelajar dalam tafsir pimpinan tu, intisari surah tu apa? Menerangkan tentang asal usul kejadian manusia dan tentang ujian yang dikenakan kepadanya dan kewajipan-kewajipan lain. Oleh sebab itu, ia telah dilengkapkan dengan panca indera untuk mendengar nasihat pengajaran dan menyaksikan dalil-dalil dan bukti. Mana Tuhan sebut sami'an basira. Sama ada mu dengar atau mu tengok. Dua cara untuk mendapat ilmu. Dua cara untuk mendapat maklumat. Melalui pendengaran atau penglihatan. Itu dua cara. Mana kalau kita ni ada dua-dua. Boleh tengok, boleh dengar. Ada setengah orang hamba Allah Ta'ala ni kafiful basar, buta mata, tapi dia dengar. Mungkin pendengaran dia lebih kuat daripada penglihatan. Sebab tu ramai orang buta alim. Orang kita hak celak ni alim pun tidak, pandai pun tak. Komen yang pandai, itu masalah. Memandang keadaan itu tidak mencukupi, sekali setakat ada alat je tak cukup, maka Allah Ta'ala telah menunjukkan kepadanya melalui akal dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam akan jalan-jalan yang benar dan jalan yang salah. Dengan yang demikian terserahlah kepadanya sama ada ia bersyukur dengan beriman dan taat ataupun ia kufur ingkar. Setelah itu lalu diterangkan balasan yang sebaik-baiknya yang akan didapati oleh orang-orang yang beriman dan akibat yang buruk yang akan menimpa orang-orang yang menentang kebenaran. Surah ini diakhiri dengan menegaskan bahawa segala keterangan yang disebutkan adalah menjadi peringatan. Maka sesiapa yang mahu kebaikan dirinya, bolehlah ia mengambil jalan yang menyampaikan kepada keredaan Allah. Dalam pada itu tiadalah manusia berkemahuan melakukan sesuatu perkara melainkan dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Ia memasukkan sesiapa yang dikehendakinya menurut peraturan yang ditetapkan ke dalam rahmatnya, dan sebaliknya orang-orang yang zalim disediakan baginya balasan buruk yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing. Itu muqaddimah dalam pimpinan Ar-Rahman. Kita tambah sikit lagi muqaddimah secara bernombor melalui kitab yang anda baca ni, nama dia Al-Muharrar. Al-Muharrar fit Tafsir. Maqasidus surah, objektif surah ni apa nak sebut? Objektif surah ni nak sebut apa? Zikru khalqi bani Adam. Allah Ta'ala sebut kejadian anak Adam dan terbahaginya mereka kepada beberapa bahagian, laki-laki, perempuan. Sekali-sekala ada yang khunsa contohnya, jarang-jarang lah. Dan terbahagi pula mereka kepada yang beriman dan yang tak beriman, bagi pula. Dan semua mereka akan dipertemukan nanti di akhirat untuk menerima balasan masing-masing. Maudu'atis surah, isu dalam surah ini ada 6 perkara. Yang pertama, tazkirul insan. Allah Ta'ala memperingatkan manusia dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala ke atasnya. Nikmat dia banyak. Allah Ta'ala jadikan manusia daripada air mani yang bercampur, laki-laki perempuan. Kemudian Allah Ta'ala beri pada dia alat untuk menerima ilmu. Apa dia? Sami'an basiran, mata, telinga, mata. Kemudian Allah Ta'ala beri pada mereka akal, boleh memilih di antara jalan yang baik dan jalan yang buruk. Thanian, perkara yang kedua,
zikru ma a'adda Allah Ta'ala minan na'im. Allah Ta'ala sebut nikmat-nikmat yang disediakan kepada orang yang melakukan ketaatan dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Salisan, yang ketiga, inzarul kafirin bisu'il aqibah. Amaran keras kepada puak-puak kafir dengan buruknya akibat kalau mereka tidak beriman. Rabi'an, yang keempat, isbatu anna hadzal Qur'an min indillah. Nak mengisbatkan Quran ini dari sisi Allah Azza wa Jalla. Khamisan, yang kelima, zikrul minnah. Allah Ta'ala sebut anugerahnya yang besar ke atas Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan Al-Quran ke atasnya. Bila turun Quran, kita ditularkan Al-Quran turun pada 17 Ramadan. Siap dengan sambutan ma'al nuzul Al-Quran. Bersiap kita dengan macam-macam acara. Tapi dari sudut tarikhnya, mengikut pengkaji mengatakan bahawa berdasarkan hadis Wasilah Ibn Al-Asqa, tarikh yang lebih tepat iaitulah 24 Ramadan, bukan 17. Jadi kita kena cuti 2 kali ya. 17 kali, 24 kali lagi. Dia sepatutnya bila cuti nuzul Quran, bukannya cuti tak pergi kerja, tak gitu. Sepatut hari itulah hari dikumpulkan masyarakat ni supaya memahami Al-Quran, belajar Al-Quran, pakak baca Quran, buat kelas tadabbur Quran. Ni pakak pergi penuh di supermarket baca Quran pun tak. Allah. Hari tu Quran. Tapi acara tidak Quran. Acara dia membeli belah, berjalan sana sini, kita kata perlu diperbaiki. Perlu diperbaiki. Maka Allah Ta'ala sebut yang kelima ini, Allah Ta'ala sebut anugerah dia kepada Nabi SAW dengan menurunkan Quran. Dan Allah perintahkan baginda Nabi SAW supaya bersabar dan sentiasa mengingati Allah, bersujud dan bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Sadisan, yang keenam, bayanu anna masyiat Allah. Dalam surah ini Allah nyatakan kehendak Allah, masyiah. Dia panggil kehendak Allah Ta'ala, iradah Allah mengatasi segala kehendak manusia lain. Kita merancang lain, tapi Allah Ta'ala akan beri apa yang dia nak, bukan yang kita nak. Kita buat program, tapi yang jadinya mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tamatlah 6 perkara isu dalam surah yang pendek ini, 31 ayat je. Tapi ada 6 poin utama yang dibincangkan. Sekarang kita berpindah kepada Al-Munasabah. Munasabah di antara surah ini, surah Insan dengan surah apa? Dengan surah Al-Qiyamah yang sebelumnya. Apa munasabah kaitan dua surah ini? Tanda pelajar. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut di akhir surah Al-Qiyamah tentang kejadian manusia. Ingat tak? Dalam surah Al-Pas, kejadian manusia, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah mereka dijadi pada air mani yang terpancar, kemudian jadi daripadanya seketul daging, darah, kemudian daging, kemudian keluarlah sama ada laki-laki atau perempuan. Itu dalam surah Al-Qiyamah. Dalam surah Al-Insan ini, dalam permulaan surah Al-Insan, Allah SWT sebut kepada kita khalqa Adam. Allah Ta'ala ciptakan Adam, bapa segala manusia. Dalam ayat ini tengok inna khalaqnal insan min nutfatin. Maknanya kejadian Adam asalnya pada tanah, kemudian diciptakan daripadanya manusia ini jadi daripada nutfatin amsyad, air mani yang bercampur laki-laki perempuan. Kemudian Allah lengkapkan kepada manusia 2 alat menerima maklumat, iaitulah sami'an basira. Kemudian Allah Ta'ala tunjukkan jalan, sama ada memilihlah nak jalan yang baik ataupun jalan yang tak baik. Maka hasil daripada itu terpisah 2 manusia, ada yang beriman syakiran,
dan ada yang kufur, yang kafir terhadap Allah Azza wa Jalla. Itu munasabah yang pertama. Munasabah yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qiyamah, iaitulah secara umum sifat syurga dan neraka. Umumnya sebut. Summa fassala. Dalam surah Al-Insan ni Allah Ta'ala perincikan lagi sifat syurga dengan neraka, dan panjang disebut tentang syurga. Syurga lebih panjang disebutannya. Salisan al-faidah al-munasabah yang ketiga, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qiyamah huru-hara yang akan berlaku kepada puak-puak kafir pada hari kiamat. Dalam surah ini Allah Ta'ala sebut al-abrar, orang-orang yang baik-baik akan berada dalam nikmat yang besar. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi dari kalangan al-abrar yang layak untuk menerima nikmat-Mu yang besar pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada 3 munasabah yang cantik untuk kita perhatikan dalam ilmu yang kita belajar ini. Baik para jemaah sekalian, sekarang kita masuk kepada tafsir 3 ayat yang kita pilih dalam muqaddimah surah Al-Insan. Balik semula kepada ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah telah berlalu pada manusia satu ketika dari masa yang beredar, sedang ia masih belum wujud lagi, kita tak ada lagi, dan tidak menjadi sesuatu benda yang disebut-sebut. Tak ada benda, belum kita lahir, orang nak sebut apa? Sebut janin dalam perut, gitu ya, tak tahu siapa. Maka mengapa kaum musyrik itu mengingkari hari kebangkitan? Mengapa dia ingkar, dia tak percaya? Itu kelis, kenapa? Jawab dianya, tengok dalam tafsir kata, ai qad marra 'alal insan, telah berlalu lama masa kepada manusia ni sebelum dia jadi. Lama masa sebelum kita ada, tak ada apa benda kita. Lam yakun syai'an mazkura, tak ada benda yang kita sebut. Tak ada. Nak sebut apa tak beranak lagi. Maka di sini ulama tafsir kata ada 2 pandangan. Ada yang mengatakan insan di sini Adam. Maknanya sebelum kejadian Tok Adam, Tok ayah kita dulu, ada dah makhluk lain. Siapa dia ada? Malaikat dah ada. Iblis sudah ada. Sebab itulah bila Allah Ta'ala bagi tahu malaikat, aku nak ciptakan Adam, malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha, mu nak buat orang manusia yang akan merosakkan muka bumi ni. Jadi Allah Ta'ala maknanya makhluk lain dah ada, malaikat dah ada, sudah ada makhluk lain. Barulah mari tok kita Adam. Pandangan yang kedua kata, dia kata apa? Waqil al-insan, semua jenis manusia lah. Kita ni nak banding dengan tok Adam kita ni, baru keluar Allah ni, berapa ribu tahun dah manusia lain duduk atas muka bumi ni, barulah ada kita. Boleh juga macam tu. Maka ada 2 pandangan. Kita kata sama, ada tok Adam, manusia bukan makhluk pertama. Ingat molek, manusia bukan makhluk pertama diciptakan, ataupun kita, individu kita ni, belum kita ada dulu pun banyak dah makhluk lain belum daripada kita. Ramai dah manusia di atas muka bumi ni sebelum kita ada. Ayat yang kedua, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kami telah aturkan cara menciptakan manusia, bermulanya dari air mani yang bercampur dari pati benih lelaki dan perempuan. Jadi Allah Ta'ala bila sebut tentang kejadian manusia, Tok Adam, kemudian dalam ayat ini dinyatakan kaifiyatu khalqihi, bagaimana manusia itu dijadikan. Maknanya setiap manusia itu akan melalui proses percampuran di antara
nutfatin, air mani yang sedikit yang bercampur di antara ayah dengan mak dia. Untuk apa? Nabtalihi, sambil kami tetap mengujinya dengan kewajipan-kewajipan. Bila kita jadi manusia, Allah Ta'ala uji kita dengan banyak takalif, banyak tanggungjawab. Tanggungjawab kita kepada Allah yang paling besar sekali. Tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian tanggungjawab kita kepada makhluk. Dah jadi bapa pula, tanggungjawab kepada isteri dengan anak-anak. Banyak tanggungjawab. Maknanya, min ajli an nakhtabirahu fid dunya, kita nak uji mereka dalam dunia ini. Mu ikut ke ikut taat kepada Allah Ta'ala atau tak taat. Dengar kata ke tak dengar kata. Ayat ini tanda pelajar. Ditafsirkan yang menjadi ayat bacaan kita pada sebelum tidur, iaitulah dalam surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala yang menciptakan mati dengan hidup. Untuk apa? Untuk nak uji kamu, siapa di kalangan kamu yang terbaik amalan. Maknanya kita hidup atas dunia ni akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita jangan kata kita ni tak ada benda, kita diuji. Dalam ayat yang lepas, ingat, dalam ayat surah yang lepas, Allah SWT bagi tahu kepada kita, ayah sabul insanu an yutraka sudah. Adakah manusia menyangka kita ni biar gitu je, macam lembu kerbau ya? Kita ni ada tanggungjawab, kita ada takalif yang mesti ditunaikan. Maka Allah Ta'ala jadikan bagi kita alat pendengar, alat penglihatan. Itu dia panggil dua alat. Alat apa? Dua alat untuk menerima maklumat, menerima ilmu, menerima berita. Kemudian satu lagi alat yang besar yang dipasang, iaitulah innas sam'a. Dalam ayat lain kata, innas sam'a wal basara wal fuad. Telinga, mata, hati. Sebab apa dia mula dengan telinga? Sebab apa? Sebab kita ni, kita dengar dulu. Kemudian baru tengok. Kemudian baru memikir. Budak-budak hak ngaji di pasti ke apa benda, dia tak tahu apa tulisan, dia tahu lau ya. Cikgu dia kata alif. Dia fikir tak ada. Lama-lama dia pun tengok, tulis. Dia fikir apa yang dia nak baca. Jadi bermulanya manusia, maklumat kita ni mari daripada telinga, mata, barulah pergi kepada hati, fuad. Allahu Akbar. Kemudian Allah Ta'ala beri pada kita jalan. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Maknanya Allah Ta'ala nak uji kita, dengan sebab itu kami jadikan dengan dia berkat dan mendengar dan melihat. Kerana keadaan itu tidak mencukupi. Tak cukup, takat fikir dengan otak saja, tanpa panduan wahyu, tanpa bimbingan daripada Nabi SAW, manusia ini akan hanyut. Maka sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya melalui akal dan Rasul. Akal saja tak mampu, Rasul datang sallallahu alaihi wasallam akan jalan-jalan yang benar dan yang salah. Nabi bagi tahu, ini sunnah aku, ini sunnah Abu Jahal, ini lorong aku, ini lorong yang maka dia timbullah. Dia sunnah lawan dia bid'ah. Islam lawan dia kufur. Dua. Sebab kalau kita tidak ikut sunnah, kita akan ikut bid'ah. Jadi hati-hati kita, dua perangkap yang berat. Maknanya Allah Ta'ala bagi tahu, dua ni, sama ada ia bersyukur dengan beriman akan jalan-jalan yang benar yang salah, maka terserahlah kepadanya. Sama ada ia bersyukur dengan beriman dan taat, ataupun ia berlaku kufur dengan mengingkari kebenaran atau menjadi jahat. Na'udzubillah. Mau pilih diri. Sebab apa? Allah dah bagi pada kita cukup syarat. Mata, telinga,
mata, akal, yakni hati, dan Rasul. Pilih nak mana. Mana kalau salah pilih nanya kita. Inna hadainahu sabil ay inna bayyana lil insan. Kami dah nyatakan pada manusia, nyata apa? Dan wa'arrafnahu, kami perkenalkan pada manusia jalan yang benar yang boleh menyampaikan kepada keredaan Allah Azza wa Jalla dan syurganya. Jadi sama ada memilih jalan ni, menjadi orang yang bersyukur, orang yang beriman, orang yang tauhid, orang yang ikut sunnah Nabi SAW, ataupun kamu kufur, kamu engkar, kamu lawan, kamu tinggalkan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri, kamu kafir ataupun derhaka kepada Allah Azza wa Jalla, itu pilihan kamu. Jadi pilihlah nak mana. Jadi kalau kita nak pilih, nak mana? Pilih sendiri. Sebenarnya tak ada pilihan pun. Cuma Allah beri kepada kita akal, kita boleh pilih. Sebenarnya tak boleh pilih, kita kena ikut yang beriman saja. Alhamdulillah, tamatlah secara ringkasnya tafsir ayat 1 hingga 3. Sekarang kita berpindah kepada al-fawaid. Kita cari 5 faedah daripada ayat yang kita baca ni. 5 faedah daripada ayat yang kita baca. Pelajar-pelajar kalau ada pen, ada kertas, tulis. Tulis. Faedah yang pertama, al-faidatul ula. Faedah yang pertama Allah Ta'ala sebut di sini, hal ata 'alal insan hinum minad dahri. Bukankah telah datang pada manusia pada satu ketika dia tak ada pun. Satu masa manusia ni tak ada. Tulis ni pelajar ni, ini dipanggil ilmu tadabbur. Suratun ajibatus sya'n. Surah ini pelik dia punya kedudukan dia di antara surah-surah Al-Quran. Ringkas, hanya 31 ayat saja, tapi komprehensif, lengkap dia punya perbincangan. Allah SWT beritahu tentang permulaan bagaimana penciptaan manusia daripada air mani yang bercampur, kemudian berpindah kepada darah, daging, tulang, jadi manusia. Yang dipanggil atwar, peringkat kejadian manusia itu tahap demi tahap sehinggalah keluar dia ke muka dunia ini, laki-laki atau perempuan. Dan Allah lengkapkan dalam diri manusia 2 alat, telinga dengan mata. Tak cukup, maka diberinya akal dan dihantarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itulah manusia ini diberi pilihan dengan akalnya, dengan wahyu yang datang, supaya mereka pilih dia nak pergi lorong mana. Yamin, syakir, kiri, ataupun kufur, wal-iyaz billah. Jadi tak boleh lagi nak menyalahkan. Sebab sudah ada maklumat yang jelas sudah didatangi. Kita telah didatangi oleh Rasul. Jelas penjelasannya kepada Rasul, Rasul kepada umat masing-masing. Alhamdulillah. Baik, itu yang pertama. Pertama, mana dalam surah ini pendek tapi lengkap tentang kejadian manusia. Yang kedua, faedah yang kedua, masih lagi dalam ayat yang sama, hal atal al-insan, ayat pertama lagi, ta'riful insan bihalihi. Allah Ta'ala memperkenalkan manusia dengan keadaan dia. Mu ni, awak jangan sombong. Tak layak untuk awak takabur, besar ke diri, besar kepala, besar segala-galanya. Sebab apa? Mu ni makhluk lemah, dhaif, daripada air mani, mimma immahin, air mani yang hina. Kalau air mani ni bertitik atas lantai, tak ada siapa nak kutip pun. Jijik ada, siapa dia cuah sini ni? Marah pula ada tak? Apa ni? Tapi dah jadi manusia, walaqad karramna bani Adam, kami muliakan anak Adam. Maknanya di sini kita kena sedar siapa kita. Ramai di kalangan manusia yang sombong, takabur, angkuh sekarang. Sebab apa? Sebab dia tak tahu dia mari mana. Dia ingat dia ni hebat sangat. Kata orang, kata di para ulama dalam siri yang lepas, dalam surah yang lepas, ada kaitan dia dengan surah kita. Dia kata, kenapa manusia ni sombong?
Tulis itu. Kenapa manusia nak sombong? Dia ni dijadikan daripada air mani yang keluar daripada laluan kencing. Duduk dalam perut mak dia 9 bulan, berapa bulan, keluar pula dalam lorong kencing. Maknanya, dia duduk di antara dua lorong kencing, kemudian dia berjalan atas muka bumi, bawa tangki septic tank. Betul tak? Kita bawa tangki septic tak? Bawa belakang tu. Sejak lari ke tandas tu. Selesai nak selesai septic penuh tu. Jadi manusia ni duduk atas dunia, duduk bawa tangki septic. Kejadian dia di antara dua lorong buang tempat orang buang air. La haula wala quwata illa billah. Habis kenapa mau sombong? Kenapa mau takabur? Jawabnya, tidak ada hak untuk kita sombong. Tidak ada hak untuk kita takabur. Yang ketiga, masih lagi dalam ayat yang sama, hal atalil insan. Di sini kata di para ulama tadabbur, dia kata annar ruhal insan makhluqatun. Ruh kita ni makhluk. Ruh makhluk. Walaysat qadimah, bukan benda baru. Kalau dia sudah ada dah lama, maka Malaysia ni sudah ada dah disebut, tapi tak ada lagi dia. Lam yakun syai'an mazkura, dulu tak ada apa. Ruh pun tak ada lagi. Kemudian baru ruh tu mari ditiup oleh mereka setelah dia berada dalam perut mak dia berapa hari, barulah ditiupnya ruh. Masalah ruh ni khilaf ulama. Ada kata 120 hari baru tiup roh. Masyhur lah. Mana kalau orang tak boleh gugur anak lepas 120 hari. Tapi ada kajian yang dibuat oleh para ulama juga, ulama hadis, ulama fiqh, ulama tafsir. Ketika menafsirkan hadis, kejadian manusia dalam masa 40 hari. 40 hari air mani, 40 hari darah, 40 hari. Jadi ada ulama campur 40 jadi 120. Dia kata 120 hari baru tiup roh. Ada para ulama yang kata tidak. Kalau 120 hari lama itu, 4 bulan dah umur anak janin dalam perut. Sedangkan ultrasound kata, ni mazhab ultrasound ni. Dia kata manusia ni boleh dapat dikesan kehidupan dia dalam perut mak dia lebih awal daripada itu, mungkin dalam masa 40 hari. Jadi wallahu alam. Ana ada sedikit tulisan yang saya tulis waktu duduk mengaji Madinah dulu dalam fiqh semasa fiqhul mu'asirah, kita tulis juga tentang bilakah roh itu ditiup. Tuan-tuan boleh baca dalam blog, dalam web abuanasmadani.com, ada tarikh bila ke peniupan roh, ada tulis tu. Jadi di sini kata ulama, roh itu makhluk. Fa innamahu huwa insan bi ruhihi. Tapi manusia dia akan jadi dua-dua sekali. Ada roh barulah jadi seorang manusia. Kalau tubuh saja orang panggil mayat. Tak jadi. Selepas pada kita mati, roh tu dia duduk di alam dia. Tak akan balik lagi. Ni orang duduk cerita ni bulan Ramadan ni roh balik. Malam Jumaat akan balik duduk tunggu, duduk atas rumah dia, duduk tengok anak dia ni buat tahlil ke tidak. Kita kata itu tak betul belakang cerita tu. Ada orang tanya, dia kata, ustaz, betul ke roh balik bulan Ramadan? Kata, balik. Balik apa? Balik nak tengok puak mung lah, malah mari tarawih. Nah, pergi sembahyang. Orang solat 20 dia lari 8. Orang solat 8 lari dah. Nasib baiklah roh tu tak bekir, kata dia entah apa habis anak cucu ni, basah malah. Nah, tak ada habis tarawih kelik dah. Nah, dia kata, ustaz, mana? Kata, kita gurau aja. Yang penting roh tak balik. Roh dia tak balik dah. Dia duduk di alam dia. Di alam roh. Dia tak balik. Kalau ada orang kata roh balik itu cerita lain. Dia kata bunyi kat dapur tu, bukan roh tu, hatu. Baiklah. Jadi Allah Ta'ala sebut, faja'alnahu sami'an basira. Allah Ta'ala kata, tengok dalam, itu yang ketiga. Yang keempat, tulis. Yang keempat, faja'alnahu sami'an basira. Allah Ta'ala ciptakan bagi dia sami'an basira. Mata atau telinga dengan mata. Jadi ini kata di para ulama, inilah alat yang besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Jangan main-main. Nikmat yang paling besar iaitulah nikmat telinga dengan mata.
Cuma ahli falsafah duk bahas. Mana lebih hebat antara mata dengan telinga? Mana lebih hebat? Dia kata hebat mata. Ini tanya budak-budak. Mana lebih hebat mata dengan telinga? Telinga ke mata? Pasal apa telinga? Sudah. Dia kata mata, sebab mata boleh tengok belakang, warna-warni. Telinga? Tak. Telinga lebih hebat lagi. Berapa ramai orang yang buta mata, tapi dia hafal Quran, laju. Dia hafal hadis, jadi mufti, jadi ulama besar, kibar ulama, tak nampak mata. Tapi kalau orang tak ada telinga, dia tak boleh jadi ulama. Dia main kecek dengan tangan gini macam boleh. Nah, dia tak dengar. Nah, dia tak nak terima ilmu. Jadi telinga lebih kuat daripada mata. Maka di sini kata di para ulama, anna min asma'illah ma la yukhtassu bihi. Di antara nama-nama Allah Taala ataupun sifat Allah Taala itu, Allah Taala sebut juga kepada makhluk dia. Macam Allah Taala kaunhu sami'an. Allah Taala itu mendengar, Allah Taala basira melihat, Allah Taala mengetahui, Allah Taala rahim. Jadi Allah Taala sebut juga nabi dia bil mu'minina raufur rahim. Jadi ada kebersamaan Nabi dengan Allah? Jawabnya la. Jadi maka di sinilah kita kena belajar ilmu tentang istirak fil asma' was sifat. Ada nama-nama, ada sifat-sifat yang Allah Ta'ala sebut kepada makhluk dia, dan sifat ini Allah Ta'ala guna untuk zatnya yang mulia. Habis macam mana kita nak faham? Bila kita buka pintu perbincangan tentang sifat Allah, maka kita kena letak depan kita kaedah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tengok. Allah Taala tak sama dengan makhluk. Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam surah Asy-Syura ayat 3. Maka ayat ini menjadi hujah ke atas kumpulan Jahmiyah. Tulis satu kumpulan yang sesat, nama dia Jahmiyah ataupun Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan ni dia tak mau orang mentaktilkan sifat Allah Azza wa Jalla. Dia kata kalau kita nyamakan ni makhluk jadi serupa makhluk Allah Taala serupa dengan makhluk, kita kata la. Bila kita bercakap tentang Allah, Allah lah. Sifat Allah Taala begini, sama apa samanya? Itu Allah, ini makhluk. Tak sama. Jadi kadang-kadang dia terlalu lari sangat kerana takut kepada tasbih ni. Akhir sekali dia panggil ta'til. Tak ada sifat bagi Allah Taala. Takut serupa dengan makhluk. Jangan. Jadi kita berpegang dengan pandangan ulama salafus salih dalam masalah-masalah ini, bahawa Allah SWT dengan sifatnya yang maha mulia, dengan sifatnya yang maha tinggi, tak sama dengan makhluk. Jangan kita takut bila bercakap tentang sifat Allah, kita kata ini hak Allah. Sifat makhluk, ini makhluk. Kenapa nak samakan Allah dengan makhluk? Kenapa nak tasbih Allah dengan makhluk? Jadi kita tidak ada musyabbihah di sini. Tidak juga menjadi orang yang mu'attilah, yang mentaktilkan, yang mengkosongkan Allah daripada sifat. Maka setiap tempat itu ada hak dia. Kalau bercakap tentang hak Allah, ini hak Allah. Jangan duduk takut siapa peringkat, tak ada sifat bagi Allah. Les. Hak betul-betul Tuhan sebut dalam Quran pun tak boleh terima juga. Hak Nabi sebut pun tak boleh terima juga. Maka kita mengatakan ini cara yang dibuat oleh Jaham bin Safwan ataupun Jahmiyah yang telah memesongkan pandangan besar sebahagian daripada umat Islam. Baiklah, kita berpindah, kita tutup ayat kita ni, faedah yang kelima dengan ayat inna hadainahus sabil imma syakiran wa imma kafura. Allah kata aku tunjuk pada kamu jalan, sama ada mu nak beriman atau tak mau beriman. Tulis faedah yang kelima, kata fi hadza nidaun ala anna Allah Taala. Ayat ini seruan kepada manusia supaya berfikir bahawa Allah Taala telah memberi petunjuk ke jalan yang benar. Jadi ada orang terima, alhamdulillah, beriman, ikut Nabi, ikut sunnah. Ada orang yang tak, dia masuk lorong yang kedua, dia sesat. Sesat-sesatnya dia sembah tak tahu apa. Sembah batu, sembah kayu, sembah apa saja benda yang dia boleh sembah, dia sembah. Maka inilah manusia yang sesat. Kita mengatakan dua lorong, dua jalan. Kita kena, bagaimana nak selamat? Iaitulah kita sebagaimana doa yang kita baca dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Maka jalan yang lurus itu iaitulah jalan yang benar.
yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tamatlah kita 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita akan sambung ayat 4 sehingga ayat 12. Tanda ni pelajar. Ayat 4 sehingga ayat 12. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.